wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung kitab Al-Adhkar dalam tajuk yang seterusnya, wasiat mayat agar disolatkan oleh orang-orang yang tertentu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, aku menziarahi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang sakit. Dia bertanya, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, berapa helai kain kafan yang kamu gunakan untuk Nabi SAW? Aisyah menjawab, 3 helai. Dia bertanya lagi, di hari apakah Rasulullah SAW meninggal dunia? Aisyah menjawab, pada hari Isnin. Dia bertanya lagi, yakni Abu Bakar, hari apa sekarang ni? Aisyah menjawab, hari Isnin. Lalu dia berkata, yakni Abu Bakar mengatakan, aku berharap aku meninggal antara saat ini dan malam nanti. Dia melihat baju yang dipakainya ketika sakit ada bekas minyak za'afaran. Lalu dia katakan kepada Aisyah, cucilah bajuku ini dan tambahlah 2 helai baju, lalu kafanilah aku dengannya. Aisyah berkata, baju ini sudah rosak, yakni buruk lusuh. Dia menjawab, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju yang baru dibandingkan dengan orang yang mati. Baju ini hanya untuk sesaat sahaja. Dia meninggal dunia ketika sudah masuk malam Selasa dan dikuburkan sebelum awal hari. Yakni pada malam itu dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelah kubur makam Rasulullah SAW. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terluka yang menyebabkan kematiannya, dia mengatakan, apabila aku mati nanti, maka bawalah aku, kemudian berikanlah salam dan katakan Umar meminta izin untuk masuk. Apabila dia mengizinkan, yakni Aisyah, maka masukkanlah aku. Apabila dia tidak mengizinkan, maka kembalikanlah aku ke perkuburan kaum muslimin. Umar Al-Khattab, bilik Aisyah itu, lepas pada dimakamkan Rasulullah, sebelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ada satu tempat lagi Aisyah sediakan untuk dirinya. Lalu Umar minta masih hidup dia, Aisyah tidak jawab. Lalu waktu waktu Umar sakit yang menyebabkan kematiannya, dia rasa nak mati, bila mana dia rasa dia berada di nyawa-nyawa yang terakhir, dia memberikan wasiat, apabila aku mati, kau bawa jenazah aku ni ke bilik Aisyah, minta izin. Kalau Aisyah bagi, kuburkan aku di situ. Kalau tidak, kuburkan aku di perkuburan orang Islam yang lain. Maknanya dia nak supaya dia dikuburkan sebelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, buatkanlah untukku liang lahat dan berilah batu bata sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahawa ketika akan meninggal dunia, dia mengatakan, apabila aku meninggal dunia, maka jangan ada wanita yang menjerit seperti histeria atau orang yang membawa obor mengikut mengantarku. Apabila kamu menguburku, maka taburlah tanah sedikit demi sedikit. Kemudian tinggallah sejenak di atas kuburku seperti lamanya waktu kamu menyembelih unta dan membahagikan dagingnya, sampai aku menjadi tenang dengan kamu dan aku dapat merencanakan apa yang aku akan jawab untuk utusan-utusan Tuhanku. Kami riwayatkan juga hadis Huzaifah yang telah lalu yang sama maknanya dengan hadis ini pada bab pemberitahuan kepada keluarga si mati akan kematiannya. Demikian pula hadis-hadis lain yang senada. Kiranya cukuplah apa yang saya paparkan dalam bahagian ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Menurut saya, dianjurkan untuk tidak terlalu menurut, tidak semestinya menurut apa yang diwasiatkan oleh mayat, oleh jenazah. Namun harus ditanyakan terlebih dahulu kepada para ulama. Kadang-kadang si mati ini dia mewasiatkan bagai-bagai untuk diuruskan kematiannya. Tidak kita perlu selalu mengikut wasiatnya itu. Kita perlu tanya ahli ilmu.
Jika mereka membenarkan maka boleh dilakukan. Sedangkan yang mereka tidak benarkan tentu sahaja tidak boleh dilakukan. Di sini saya sebutkan beberapa contoh. Apabila mayat mewasiatkan untuk dikuburkan di perkuburan wilayahnya yang merupakan perkuburan orang-orang yang saleh, maka wasiat ini harus dilaksanakan. Akan tetapi apabila mewasiatkan untuk disolati oleh orang yang selain ahli keluarganya, maka apakah orang tersebut harus dijadikan imam solat dan didahulukan atas kaum kerabat yang si mayat itu tadi? Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Pada mazhab kami yang benar adalah bahawa kaum kerabat adalah lebih berhak. Tetapi apabila orang yang diwasiati itu adalah orang yang saleh, memiliki ilmu agama dan memiliki akhlak yang baik, maka kaum kerabat si mayat yang standardnya masih di bawah orang itu sepatutnya mengikut wasiat tersebut untuk menjaga hak-hak si mayat. Ini antaranya. Antara orang yang paling berhak untuk menyembahyangkan jenazah ialah yang paling dekat dengan si mati. Tetapi kalau si mati itu minta supaya orang lain menyembahyangkannya, ada dua pendapat. Kalau yang diminta untuk menyembahyangkannya, mengimamkan sembahyang jenazahnya itu orang alim, orang saleh, maka bolehlah. Tapi kalau lah orang yang tak basah-basah disebut, tak semestinya kita menurut wasiat dia. Tak semestinya kita turut wasiat dia. Apabila mewasiatkan untuk dikuburkan dalam peti mati, maknanya dalam keranda, maka wasiatnya tidak perlu dijalankan kecuali apabila tanah perkuburannya lembik atau berair sehingga perlu dikuburkan dalam keranda, dan wasiatnya tidak perlu. Sebaik-baik kubur ialah liang lahat yang tak ada keranda. Kita buat lahat, letakkan terus mayat tanpa keranda. Itu adalah kubur yang terbaik, sebagaimana yang dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang di tengok tempat, ada tempat yang tanahnya berpasir, yang tak boleh nak buat liang, tak boleh nak buat liang. Ada tanah yang berair, maka pada waktu itu digunakan keranda. Belanja untuk keranda itu diambil daripada harta si mati, sama seperti kain kafan. Orang yang meninggal mewasiatkan untuk dipindahkan ke wilayah yang lain, maka wasiatnya tidak perlu dijalani. Oleh kerana memindahkan mayat hukumnya haram menurut pendapat yang benar yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama. Pendapat lain mengatakan makruh. Pendapat yang kata boleh pun makruh hukum. Kita pindah daripada jenazah daripada satu tempat kepada satu tempat. Yang sepatutnya ialah di mana orang itu meninggal, di situ dia dikuburkan, di tanah kuburan yang berdekatan dengan. Tak perlu kita nak pindah daripada satu tempat kepada satu tempat, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kecuali apabila meninggal dunia berdekatan kota Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Kecuali dia duduk dekat negeri yang berhampiran dan dia nak dikuburkan di Mekah, tempat-tempat yang mulia, maka mayat dipindahkan ke sana kerana pertimbangan keberkatan tempat-tempat tersebut. Kecuali kalau si mati itu mewasiatkan, kalau aku mati ni tolong bawa jenazah aku ke Mekah, dekat Baqi' dan sebagainya, ataupun ke Madinah, ataupun ke Baitul Maqdis. Kalau boleh, dilaksanakan wasiat itu, dilaksanakan. Apabila mewasiatkan untuk dikuburkan bersama dengan tilam di bawah tubuhnya atau bantal di bawah kepala dan sebagainya, maka wasiat seperti ini tidak perlu dijalankan. Demikian juga apabila mewasiatkan untuk dikafani dengan kain sutera, kerana mengkafani mayat lelaki dengan kain sutera hukumnya haram, dan mengkafani wanita hukumnya makruh, bukannya haram. Tak sepatutnya kita turuti. Walaupun makruh, kalau boleh semampu yang mungkin kita tinggalkan, walaupun perkara itu makruh. Mayat khunsa dalam hal ini sama seperti mayat lelaki dalam keadaan khunsa itu. Apabila mewasiatkan untuk dikafani dengan jumlah kain yang lebih daripada jumlah yang disyariatkan atau dalam baju yang tidak menutup tubuh, maka wasiat yang seperti ini tidak perlu dijalankan. Apabila mewasiatkan untuk dibacakan Al-Quran pada kuburnya atau disedekah atas namanya atau dari aneka ragam amal ibadah sunnah yang lain, maka wasiatnya harus dijalankan, kecuali apabila disertai dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apabila mewasiatkan jenazahnya tidak dikuburkan sampai melebihi batas waktu yang disyariatkan, maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Maknanya dia suruh lama sikit, lepas 3 hari baru uruskan jenazah tu, maka tak perlu dipatuhi wasiat dia ini, kerana yang sebaiknya ialah disegerakan. Apabila mewasiatkan untuk dibina satu bangunan di atas kuburnya, maka wasiat ini tidak perlu dijalankan, kerana perkara ini haram hukum.
semua tengok. Kadang-kadang ada jenazah ni ada wasiat macam-macam. Tapi kita tengok wasiat itu. Yang boleh kita jalankan, jalankan. Yang tak boleh kita jalankan, kita tak perlu menuruti wasiat tersebut. Bahkan jadi haram pula kadang-kadang kita menuruti wasiat yang haram kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.